Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bertemu semula dalam siri menjiwai perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini insya-Allah kita akan membahaskan tentang tujuan atau ghayah, matlamat yang kedua daripada ibadah. Kenapa Allah mewajibkan kita menyembahnya? Yang pertama hari itu telah kita bahaskan bahawa menyembah atau al-ibadah itu adalah ghidha'un nafs. Dia adalah makanan jiwa kita, makanan dalaman kita. Hari ini yang kedua, al-ubudiyyah al-haqqah lillahi ta'ala sabilun ilal hurriyatil haqiqiyyah. Menyembah Allah adalah jalan, satu-satunya jalan untuk menjadi merdeka dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, hari ini merdeka itu hanyalah difahami apabila sesebuah negara bebas daripada penjajahan sebuah negara atau kuasa yang lain, atau seorang hamba dimerdekakan oleh tuannya pada sistem perhambaan dahulu. Namun sebenarnya hakikat kemerdekaan itu ialah apabila seseorang itu benar-benar dapat menundukkan dirinya kepada Allah. Kenapa di situ ada kemerdekaan sedangkan ia adalah perhambaan? Ya, ia adalah perhambaan untuk mencipta kemerdekaan bagi jiwa seorang hamba itu. Karena apabila seorang itu menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, dia telah membebaskan dirinya daripada ikatan, belenggu dan pengaruh asing. Maka fikirannya tidak dibelenggu oleh apa-apa fahaman yang merosakkan, yang menyesatkan, yang memesongkan dia daripada agama Allah. Fahamannya adalah daripada Al-Quran dan Sunnah, maka merdekalah akalnya. Jiwanya tidak terikat dengan sesuatu yang menyibukkannya apabila dipanggil oleh Allah. Apabila Allah menyeru ke arahnya, menyembahnya, apabila Allah memanggilnya untuk berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji pada bulan-bulan haji, untuk mengeluarkan zakat apabila cukup haul dan nisabnya, untuk salat apabila datang 5 waktunya, maka dengan mudah dia pergi kepada Allah, ditunduk melaksanakan arahan Allah. Tidak ada yang menyekatnya untuk melangkah ke masjid, tidak ada yang menghalangnya untuk mengeluarkan sebahagian daripada hartanya sebagai zakat atau sedekah. Tidak ada sedikit pun habuan daripada nafsunya untuk menggagalkannya berpuasa. Dan di sana kepayahan demi kepayahan yang ada dalam pensyariatan haji dianggap sebagai kemudahan. Hartanya dibelanjakan, jiwanya dipertaruhkan, kesihatannya terkadang diabaikan demi untuk melaksanakan arahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemerdekaan yang sebenar. Di sana ada orang yang menganggap dia merdeka saban tahun, sampai tarikh tertentu dia melaungkan merdeka, merdeka, merdeka. Sedangkan bila Allah memanggilnya hayya 'alas salah, dia masih dengan tidurnya. Lalu dia menjadi hamba tidur. Apabila Allah memanggilnya pula pada waktu zahar hayya 'alas salah, dia masih sibuk dengan kerjanya. Lalu dia menjadi hamba kepada kerjanya. Di waktu petang bila Allah memanggilnya pula hayya 'alas salah, dia sedang bergegas pulang daripada kerjanya untuk berehat, menikmati sisa siang yang masih ada. Dan di waktu maghrib, di waktu isya Allah memanggilnya tetapi tidak ada sahutan. Dia adalah hamba kepada sekecil-kecil perkara. Ada orang menjadi hamba kepada secawan kopi. Ada orang menjadi hamba kepada sebuah filem yang ditayangkan di dalam TV. Ada orang menjadi hamba kepada handphonenya, lalai sehingga tidak tahu bila Allah memanggilnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, inilah jalan yang sebenar untuk kita mencapai kemerdekaan. Dan juga dia adalah sabilus siyadatil haqiqiyyah. Beribadah adalah jalan untuk menjadi seorang pemimpin yang tulen, mendapat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirinya mengatasi segala-gala yang wujud. Kerana apa? Kerana dia telah membesarkan Allah, dia telah meletakkan Allah di dalam jiwanya. Ibadah menjadikannya sentiasa menunggu-nunggu saat untuk dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah,
itulah yang kita tiap-tiap hari duk mengadu dan mengaku kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkaulah kami sembah, tiada yang lain, akan engkaulah kami memohon pertolongan, tiada yang lain. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadikan pengakuan kita ini benar dengan sebenar-benarnya, ialah hakikat pengakuan bahawa benarlah kita hanya menyembah Allah semata-mata, dan benarlah kita bergantung dan memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk terus hidup dalam keadaan beribadah dan bertemu Allah dalam keadaan juga kita sedang melakukan ibadah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.